Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, pengurusi, imam-imam, ahli yang terkuasa masjid Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini 28 Syaban 1445 bersamaan dengan 9 bulan 3 24. Kita ibarat kata orang di ambang Ramadan, maknanya kita berada sangat dekat dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT anugerahkan kita sampai ke bulan Ramadan dengan selamat, aman, sehat dan sejahtera biiznillahi azza wa jalla. Jadi para jemaah sekalian, telah menjadi suatu keperluan bila nak sambut Ramadan, kita ada murajaah ataupun ulang kaji ilmu tentang puasa. Dia dua versi murajaah yang diperlukan. Yang pertama dari sudut hukum. Ada setengah masjid dia buat kursus hukum puasa. Sebagaimana kita nak pergi haji, beberapa belah siri kuliah telah kita buat. Ramadan juga diperlukan. Lebih-lebih lagi zaman kita ini banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu, adakah dia membatalkan puasa atau tidak batal. Kemudian yang kedua, murajaah dari sudut motivasi, semangat program yang nak diisi di bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bimbang Ramadan datang, kita belum ada persiapan. Sebagaimana ahli dunia rapi persiapan dia. Ahli-ahli kedai makan sudah siap menu buka puasa dengan sahurnya. Ahli-ahli bazar Ramadan telah siap tapak-tapaknya. Ahli ibadat adakah sudah siap jiwa dan perasaan, juga program yang nak diisi di bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Sebab apa? Bila datang Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan para sahabatnya, ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kamu Ramadan. Apa dia Ramadan? Syahrun mubarakun, bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang kita belajar dalam ilmu tentang berkat. Jadi berkat ni ada pada masa, ada pada waktu, ada pada orang dan ada pada tempat. Itu dia berkat oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya masa kita kata bulan Ramadan. Nabi sebut syahrun mubarak. Kalau kata tempat yang diberkati oleh Allah, di antaranya rumah Allah, masjid, yang menjadi salah satu daerah tempat yang Allah nak tengok kita berada di situ. Allah nak tengok kita berada di tempat itu, maka itu dia panggil tempat yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ada waktu makanan diberkati oleh Allah. Contohnya air Zam-Zam, ma'un mubarakun, buah kurma, buah tamar yang yang tumbuh di bumi Madinah. Jadi macam-macam lagi lah. Yang penting bagi kitanya
dalam soalan yang ditanya, limadza Ramadan, kenapa Ramadan ini diperbesarkan? Kata pengurus ini kena ambil cakna tentang kedatangan Ramadan sebab tempoh dia sekejap. Dalam tadabbur kita kepada ayat puasa, Allah sebut dalam Quran 3 perkara. Bila dia sebut kutiba alaikumusiyam, diperdukan ke atas kamu puasa. Yang pertama, Allah nak suruh kita terasa tidak begitu berat. Dia buat bandingan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang lain dah kena, bukan awak saja. Kita ni kalau orang lain kena juga, kita rasa tak apa berat sangatlah. Nah. Oh, bukan aku seorang, dia kena juga. Maknanya umat dulu telah diperintahkan puasa. Kemudian Allah bagi tahu susah senang kamu lalui dalam bulan yang mulia ini, aku nak beri satu anugerah yang besar, la'allakum tattaqun, nak kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita ni para jemaah sekalian, bila ada target, bila ada matlamat, kita akan pulun, kita akan buat betul-betul sebagaimana orang-orang ahli-ahli perniagaan, dia ada target. Tahun ni kita nak keuntungan kita 1 juta, 3 juta, 10 juta, dia punya target. Sampai tak sampai, biar ada target dulu. Jadi kita, bila kita pun, apa yang kau nak daripada Ramadan? Takwa. Allah kata la'allakum tattaqun, nak suruh kamu menjadi orang yang bertakwa, maknanya orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla, orang yang meningkat kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, nilai tinggi. Barulah kita rasa bila kita nak capai satu perkara, kita kuat. Sebagaimana bila orang pergi haji, Nabi SAW letak satu target, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tak ada balasan lain kecuali syurga. Kita nak haji mabrur ni, jaga sungguh-sungguh, jaga pantang larang ihram, jaga tu jaga ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan apa yang kita nak. Yang ketiga, walaupun besarnya kedudukan Ramadan, tingginya darjat di sisi Allah Azza wa Jalla, jangan takut. Ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari yang berbilang. Kita ni kalau hari boleh bilang, boleh hitung, kita tak rasa banyak. Nah, hari-hari dia panggil countdown. Nah, Ramadan pertama, Ramadan kedua, akhir kali tinggal 5 hari je tinggal lagi. Ya, masalahnya tinggal 5 hari lagi, Quran belum khatam. Itu masalah kita berlaku. Maknanya sentiasa Allah sebut ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, maknanya tak banyak, antara 29 dengan 30 hari. Ramadan tak ada 31. 31 ni boleh Ogos, baru ada 31. Dan dia tidak ada 28. 28 itu boleh Februari ada kan? Hari ada tahun itu 28. Ramadan 29 30. Ini dia panggil bulan Qamari ataupun bulan Hijri. Begitu dia punya keadaan. Jadi alhamdulillah, bila kita sebut kenapa Ramadan, Allah Ta'ala letak kepada kita ayat-ayat puasa. Kemudian dia letaknya ayat kelonggaran supaya kita tidak stres terima tugas puasa ni. Allah kata faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau kamu sakit aw ala safarin, atau sedang bermusafir, jangan baru nak musafir. Ini ada setengah orang yang baru nak musafir buka puasa dah. La. Dia kata hari flight pukul apa hari ni? Flight pukul 12 tengah hari. Sarapan pagi lah. Nah, dia sudah sarapan, dapat SMS dari email daripada airport, kapal terbang tunda malam nanti. Nampak macam mana? Raya awal awak tak? Itu tidak boleh. Confirm betul-betul kita musafir, barulah dibenarkan, baru kita boleh makan. Tak boleh. Maka tidak bimbang, sebab orang sakit, orang musafir, fa'iddatun min ayamin ukhra, boleh tunda puasa pada hari lain. Kita kata alhamdulillah, nikmat. Tengah duduk bincang macam ni, Allah kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak kamu senang, tak nak kamu susah. Maka Ramadan ni satu bulan, terutamanya kita yang duduk di, dia panggil garisan khatul istiwa ni, tak beza sangat benarnya antara musim panas dengan musim sejuk dari sudut masa.
Mungkin kalau musim sejuk, contohnya satu masa dulu kita puasa pada bulan 12. Nah, jatuh Ramadan pada bulan 12, bulan 1. Jadi masa tu mungkin kita buka puasa awal pukul 7. Mari musim panas nanti buka puasa 7.30, 7.40. Beza sikit. Tapi kalau duduk di negara sungguh tu, negara-negara yang sebelah barat tu, sebelah Eropah tu, penat kita. Nah, puasa saja sampai 20 jam baru jumpa maghrib. Jadi bila kita datang, bila kita sebut tentang Ramadan, sudah banyak tuan-tuan dan puan-puan telah menerima tazkirah ataupun huraian daripada para penceramah, para pendakwah kita tentang kelebihan Ramadan. Cuma apa yang disebut dalam bulan Ramadan ini, iaitulah dua perkara yang sinonim, yang tak boleh berpisah. Dalam ayat Al-Baqarah tadi Allah sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maknanya Ramadan ni bekas Al-Quran. Tapi kalau kita ada bekas saja, tidak diisi dalamnya dengan Al-Quran, bekas tu ada faedah tidak? Saya buat ibarat kata orang pergi sebuah negara luar ni, negara ni masyhur dengan buat pinggan sampai 1,000 satu pinggan. Balik-balik ajak kita makan, duk tunjuk pinggan, pinggan cantik, beli luar negara, kita tengok agak, kalau pinggan harga 1,000, tak kalah makan yang dia akan letak dalam pinggan tu harga yang murah. Tiba-tiba puas tunggu dah, masuk dalam pinggan mahal tu Indomie yang keluar. Macam kita makan dekat Mina tu, Indomie dia panggil. Ingat lagi tak masa pergi Mekah tu, Indomie ni sambil-sambil tak ingat pun ada je mau balik Indomie, beli. Dia punya ketagih sudah, tak kata apa dah. Tapi bukan nilai dia lah, maknanya bulan Al-Quran, tapi kita tak masuk dalam agenda Al-Quran. Maka sehingga akan dicerita dalam kitab sejarah, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala bila masuknya Ramadan, dia berhenti mengajar hadis, dia pergi kepada Al-Quran. Al-Imam Syafi'i, tengok dalam risalah, bagi dalam risalah kita tu, risalah nombor berapa dia tu? Nombor 4. Ada dalam risalah yang kita wazir, dalam risalah yang kita tulis, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia khatam Quran 2 kali sehari bulan Ramadan. 2 kali, siang sekali, malam sekali. Mula-mula dengar macam tak percaya kita, biar betul cakap. Tapi bila anak tanya pelajar-pelajar tahfiz, dia boleh baca Quran satu berapa minit dalam sejuzuk, dia kata sekitar 15 hingga 10 dengan 15 je, pendek masa. Maknanya 10-15 artinya satu jam sudah 5 juzuk. 5 kali nak cukup 30 juzuk berapa jam? 6 jam. Cukup lah masa 6 jam cukup. Jadi malam sekali lagi, itu dia panggil Imam Asy-Syafi'i. Maka dua perkara ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran was-siyam yashfa'ani. Al-Quran dengan puasa akan memberi syafaat pada orang yang ambil berat dengan dia. Maka bila datang bulan Ramadan ni, jangan lupa yang besar, projek yang utama yang kita kena buat, iaitulah bagaimana kita nak apa? Kita nak baca Quran, kita nak tadabbur Quran, dan juga kita tadarus Al-Quran. Biiznillahi azza wa jalla, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang layak itu. Baiklah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Bila masuknya Ramadan, bulan pintu syurga dibuka. Untuk ulang kaji kita, pintu syurga ni ada berapa? 8. Pintu neraka? Kenapa tak sama? Sebab apa tak sama? Sebab apa? Ya? Sebab apa? Nak tunjukkan rahmat Allah Ta'ala lebih luas daripada kemurkaan. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis menyebut bahawa rahmat Allah Ta'ala lebih mendahului kemurkaan dia.
Maknanya Tuhan nak isi kita ni dalam syurga yang begitu luas, pintu dia saja. Mengikut dalam hadis, Nabi kita ukur jarak pintu syurga baina Makkah wa Busra, di antara Mekah dengan Syam. Busra tu ahli ukur Jepun, dia kata jarak dia lebih kurang 1200 km satu pintu. Berasa lega tak lega kita? Pintu begitu luas, berasa lega? Kita rasa lega, tapi ulama bincang lain. Dia kata seluas itu pintu syurga, tapi kalau kita tak jumpa jalan ke sana, tak sampai juga. Ini yang kita takut. Pintu luas, nak pergi tak boleh. Macam kita ini kan nampak menara bangunan besar, kita nak pergi tak nampak, tapi tak jumpa jalan. Buka wih, buka nak kot lain, Google Map betul kot lain. Akhir kali cengih kita tak dapat, duduk selfie kat luar ya. Ini maknanya itu yang kita bimbang. Mana kita takut jalan tak sampai. Maka 3 perkara yang Nabi sebut dalam hadis ini, pintu syurganya dibuka, ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa sufidati syayatin, dan syaitan-syaitan diikat. Syaitan tak ada, bukan tak ada, kena ikat, dia tak bebas ke sana ke sini, tak ada dah. Tapi kenapa ada juga orang nakal-nakal? Ada orang tanya, dia kata, ada juga budak kena rasuk bulan Ramadan, dirasuk oleh histeria apa benda ni. Dia kata bukankah ada? Kita kata dia ada, cuma dia kena ikat je, terhad dia punya pergerakan. Sebab apa? Sebab Allah nak buka lorong ini la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Jadi peluang untuk kita ibadat tu luas. Kita kata alhamdulillah. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka dalam hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, Nabi sebut lillahi fihi utaqa'um minan nar. Allah Ta'ala ada senarai orang yang dimerdekakan dari api neraka, wa zalika fi kulli lailatin, setiap malam, hatta yang qadi Ramadan, sehingga berakhirnya Ramadan. Kita baca biasa hadis popular yang dibaca oleh sebahagian pendakwah. Ramadan awal dia apa? Rahmat. Tengah maghfirah, akhir itqum minan nar. Batatul hadis itu tidak sahih dari sudut sanad. Yang sahihnya dalam hadis ini dia kata lillahi utaqa'um minan nar wa zalika fi kulli lailatin, setiap malam. Bukan kata tunggu di akhir dah. Setiap malam sudah ada senarai. Jadi kita masuklah senarai kita setiap malam, biar kita masuk. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi insyaAllah pun kena mari terawih jangan. Nama tahu tak apa dah. Semalam aku dapat senarai tak masuk lagi. La lillah itaqa fi kulli lailatin. Setiap malam kita nak senarai kita dikeluarkan oleh malaikat, keluar senarai. Orang ni bebas daripada api neraka. Utaqa'um minan nar, selamat daripada api neraka. Ada juga orang kata, dia kata bebas ni kena tahan dulu. Kita jangan duduk falsafah banyak kan. Dia kata kena tahan baru bebas. Maknanya kita awal lagi bebas tak kena pun ada. Maka Nabi sebut orang ni bebas daripada api neraka daripada awal lagi kita bebas. Alhamdulillah. Yang seterusnya, kenapa Ramadan ni besar? Nabi sebut dalam hadis, lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang puasa, salah satu daripada tempat mustajab doanya ketika nak berbuka puasa. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita nak buka puasa, sempat ke tak sempat berdoa? Sempat ke tak? Dia kata memang niat nak berdoa dah, tapi ini baru sampai daripada bazar, baru sampai kelang kabut kita pula. Jadi kita kena ambil masa. Tuan-tuan tengok di Masjid Nabawi, pernah tak pergi buka puasa di Mekah, Madinah? Pukul berapa dia mula buka seperah? Pukul apa? Lepas asar tu berebut dah tepat, bagi siap. Sebab dekat nak maghrib dia semua orang senyap belaka. Orang duduk doa pada masa tu. Jadi kita di sini kena ambil juga masa 10 minit, 15 minit. Dakwatun la turad, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa yang kita nak minta? Tuan-tuan kena tanda, ni dipanggil tip berdoa.
Di antara doa yang kita kena minta, yang pertama sekali doa kepada kita sendiri. Minta Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk beribadat sepanjang bulan Ramadan ini. Satu, minta Allah Ta'ala bebaskan kita. Jangan lupa, anak soleh tidak lupa mendoakan dua ibu bapa. Itu sangat penting. Allahumma i'tiq riqabati wa riqabi walidayya. Sebut lalu, Allahumma ufirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan aku dua ibu bapa. Bebaskan aku dan dua ibu bapa daripada neraka. Sebut. Nombor 3 baru isteri dan anak-anak. Kalau isteri pula, nombor 3 baru sebut suami dengan anak-anak. Kenapa? Sebab asal kejadian kita ni daripada ayah kau, daripada bini, daripada ibu bapa. Maka kita kena mula daripada orang tua dulu. Dalam ingat hadis yang Nabi kita naik mimbar, masyhur kan cerita tu. Nabi naik satu mimbar, nak bunyi amin. Naik mimbar yang kedua, amin. Naik mimbar yang ketiga, amin. Kelebihan para sahabat radhiyallahu anhu, mereka ni kalau tak faham terus tanya. Lepas Nabi solat, lepas khutbah, Nabi tanya, ya Rasulullah, hari ni Rasulullah buat satu perkara yang tidak dibuat belum ni. Adakah menjadi sunnah setiap khatib naik mimbar, amin, amin, amin? Kalau mimbar kita ni berapa tangga dah? Berapa tangga mimbar? Tak jawab, teh khatib mana ni? Dia kata maaf Zak, tak pernah tanya tak. Yang pentingnya bukanlah satu sunnah setiap tangga amin, amin lah. Sahabat tanya, limadza sana'ta? Kenapa Rasulullah buat ni? Nabi SAW bagi tahu, ketika aku naik mimbar tadi, ja'ani Jibril. Jibril datang. Bagi tahu kepada aku, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan. Siapa dia sempat hidup di bulan Ramadan, Ramadan berlalu dia tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla, fa'abadahu Allah. Allah Taala jauhkan dia daripada rahmat Allah, dicampur ke dalam azab. Qul amin. Kata amin. Maka Nabi kata amin itu macam kita setujulah dengan akta yang dibentang oleh malaikat. Naik tangga yang kedua, man adraka abawi. Siapa dia sempat hidup bersama dengan dua ibu bapa ataupun salah seorang. Kita tak sempat hidup, kita sedar-sedar ayah tak ada dah, ataupun mak dah tak ada, tapi dua-dua ni tidak menjadi sebab untuk dia masuk dalam syurga. Dia tak khidmat satu, yang derhaka pula kepada mak ayah, lagi dahsyat. Maka Allah Ta'ala jauhkan orang ini ke dalam rahmat, daripada rahmat masuk dalam neraka. Qul amin, kata amin. Terus Nabi kata amin. Yang ketiga, man zukirta indahu falam yusalli alaik. Mana-mana orang yang disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat. Ni tuan-tuan ingat ni, sebut je nama Nabi, selawat. Tak payah kuat-kuat lah, selawat pelan-pelan lah. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Orang ini juga akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka Nabi kata amin 3 kali. Jadi kata di para ulama, di antara tanda anak soleh, anak yang baik, anak yang bahagia khidmat pada ibu bapa, khususnya setelah kematian mereka, anak yang sentiasa mendoakan dua ibu bapa. Ingat ni. Kemudian di antara doa yang mustajab, iaitulah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa seorang sahabat kepada sahabat dia tanpa diketahui. Kita doa pada sahabat kita, tak payah bagi tahu. Contohnya, sahabat kita sakit, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan aku, sembuhkan penyakit aku dan sembuhkan penyakit sahabat aku. Dia duduk di hospital ke, duduk di rumah dia ke, sembuh. Ataupun sahabat kita sedang menghadapi bencana apa-apa, duka cita, huru-hara, sembuh. Untung tuan-tuan, kita doa kepada orang ni, 2 keuntungan. Tanda ni. Keuntungan yang pertama, malaikat akan hadir mengaminkan doa kita. Dia kata amin, Allah Ta'ala kabulkan doamu, sihat sahabatmu. Dan yang kedua, walaka bimisli, mu juga dapat doa tersebut. Kamu juga akan dapat apa yang kita minta. Maknanya doa yang kita doa tu untuk orang sakit dapat, untuk kita juga dapat. Untuk ke tidak? Tapi zaman
Dia panggil zaman apa ni? Zaman Facebook ni, zaman TikTok ni lain macam. Di atas WhatsApp siap dah. Pukul 6.30 petang ni kita akan doakan untuk awak. Awak tunggu like di Facebook. Bunuh habis. Tak tahan hidup Mekah tu. Tulis di Facebook pukul 5.30 sekarang saya berada depan Kaabah akan doa di sana. Awak ni semua ni karut dipermainkan oleh talbisu iblis. Musim kita duduk main ni. Tak sah. Pasal itulah Anas sendiri bila kita bawa jemaah ni melawat sana melawat sini, bila kita nak doa kata tutup semua live serakaman tutup, sebab waktu nasihat kita nak suruh tuan-tuan dengar, waktu doa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ni dia panggil fenomena ni zaman TikTok ni pelik-pelik lah timbul. Saya nak pergi doa dekat Kaabah ni, jadi tuan-tuan yang nak amin dia nak cari like kerja dia. Masalah. Cuma satu yang saya nak pesan supaya majlis buka puasa petang tu harmoni. Kalau ada kawan-kawan yang tak ada isteri, jangan doa ke dia masa tu. Ada isteri ke ni? Ada. Kalau kita doa tak, ya Allah berilah kepada sahabat aku tu isteri, nya nami kau malaikat masa tu kan, kau nak jadi cerita nakal ni. Seorang tu dia kawan dia tak ada isteri, dia berdoa, ya Allah berilah isteri pada sahabat aku ni. Isteri dia tengah nak goreng lauk tu, lari bawa senduk mari, bang yang ni tak boleh. Bukan untuk aku, dia kata untuk sahabat tu. Aku tahulah, tapi dia belajar dia bab doa ni. Bila kita doa pada orang, malaikat kata amin, engkau dapat juga. Itu masalah. Jadi kerana tu saya bagi tip awal-awal supaya harmoni buka puasa itu tak menimbulkan masalah di dapur. Jadi yang tajuk tu biar dulu. Kita buat nanti malam tu, dia tak ada baru kita buat. Baiklah. Itu doa. Dan jangan lupa, saya terima kasih kepada Imam kerana masih lagi mendoakan kepada Palestin, umat Islam. Cuma ada sedikit tambahan. Bila kita nak doa kena spesifik. Contohnya bila kita kata Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina, ya Allah kami jadikan engkau tu bawa bala kepada musuh-musuh kami. Kadang-kadang musuh kami itu siapa? Musuh kita kelahi dengan orang. Tak pergi pokok Yahudi. Dia elok kita mula dengan Allahumma ansur ikhwanana fi Gazzah, fi Palestin. Ya Allah berilah pertolongan kepada saudara kami di Gazzah, di Palestin. Mula di situ, maknanya tajuknya nak tolong Palestin. Barulah kita sambung Allahumma alaika bil yahud, ya Allah ambillah tindakan ke atas Yahudi yang jahat, yang zalim dan kucu-kucunya. Barulah kita masuk doa yang kita baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Barulah ayat doa tu pergi ke Yahudi, Israel, Zionis yang jahat. Kadang-kadang saya bimbang juga bila kita Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina, pada musuh kami. Kebetulan orang kata imam sini, kebetulan dia berdoa tu dia ada kelahi dengan orang, jadi pergi ke orang tu. Maaflah, itu dipanggil fiqh doa. Maknanya dekat nak buka puasa ni, yang pertama kita doa untuk kita, doa kepada dua ibu bapa. Kalau masih hidup, kita doakan mereka sihat walafiat, terus beribadat di bulan Ramadan yang mulia ini, dan mati dengan husnul khatimah. Tukar format. Kalau yang sudah dalam kubur, doakan untuk keceriaan mereka dalam kubur. Kalau yang duduk yang masih hidup, kita doakan mereka sihat, dapat beribadat, dan penting mati husnul khatimah. Itu yang paling utama sekali. Mati di mana? Tak ada. Setengah orang ni terlalu spesifik. Ya Allah aku nak mati pada malam Jumaat, nak mati dalam Raudah, nak mati dekat Kaabah. Jadi macam-macam sangat. Kita kata yang penting bagi kita, Nabi kata doa siapa dia mati husnul khatimah, orang itu syurga. Mana husnul khatimah itu mati dengan mengucap, tak kira di mana. Kalau nak kira mati malam Jumaat aja baik, Rasulullah SAW mati bila? Hari Isnin. Kenapa Tuhan tak pilih malam Jumaat? Jadi itu perbincangan. Ini kita duduk cakap mati ni orang nak puasa baru ni. Baik, kita pergi kepada seterusnya lah. Baiklah. Kemudian bagaimana cara kita berpuasa? Tadi kelebihan baru itu. Kelebihan apa habis separuh masa dah. Bagaimana kita nak berpuasa? Jawab dianya
Nabi sebut dalam hadis yang sahih, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa dia berpuasa dalam keadaan dia beriman. Apa dia beriman? Allah yang perintah kita puasa. Bukan nak tunjuk dengan orang, bukan nak tunjuk warak, bukan kerana tu kerana ni, bukan kerana doktor tak bagi suruh kita diet. La, iman kita buat kerana Allah perintahkan. Yang kedua, wahtisaban, mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Dia kena ingat. Maknanya dalam niat puasa kita ni kena ada ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Aku puasa bukan kerana tu, bukan kerana ni. Kerana apa? Kerana Allah. Ada juga orang tanya, Ustaz, saya memang puasa kerana Allah, tapi kebetulan bulan puasa ni saya nak diet sekali, nak kuruskan dah tubuh. Tak ada masalah, itu sampingan. Yang besarnya kita niatkan Allah Azza wa Jalla. Niatkan Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan pahala. Letak situ, mengharapkan pahala. Jangan buat benda-benda yang pelik-pelik, yang lain-lain, tidak. Man shama ramadhana imanan wahtisaban. Semua Nabi sebut. Siapa dia beri malam Ramadan imanan wahtisaban. Siapa dia mencari Lailatul Qadar imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosa-dosanya dengan telah lepas. Kita kata insya-Allah kita berpuasa ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Perkara yang ketiga, insya-Allah kita ambil sedikit lagi masa. Perkara yang ketiga, berpuasa mengikut gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi tumpuan kepada bulan Ramadan ni lebih daripada masa yang lain. Ada beberapa perkara yang diajar. Di antaranya tuan-tuan tengok dalam risalah yang kita bagi tu. Yang belum dapat risalah boleh ambil. Bila kita nak berpuasa pada malam pertama Ramadan, ingat baik, Ramadan ni dia mula dengan sahur dulu, baru buka puasa. Mana ada orang tak sahur patut buka selalu. Jadi dia bermula. Tengok di dalam kertas kita ni, adab bersahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menganjurkan umatnya agar bersahur kerana terdapat keberkatan waktu itu. Jadi kita sepanjang tahun tak bangun tahajud dah. Bulan Ramadan tak bangun juga. Nah ya. Rugi tak rugi? Peluang untuk kita bangun. Dia waktu malam ni dia bagi 3. Satu, waktu rehat. Yang kedua, waktu tahajud. Tahajud ni bila kita bangun selepas daripada tidur, kita solat. Kemudian di akhir malam dia panggil waktu sahur, waktu istighfar. Kita kena bagi 3. Mana kita bangun awal-awal tu kita solat dulu. Solat. Berapa rakaat nak solat, kemudian kita solat, kemudian di akhir disudahi dengan kita beristighfar. Bertaubat. Sebab Nabi dalam hadis sahih, Nabi sebut Allah Ta'ala berfirman pada 1/3 akhir malam, hal min taibin, siapa dia sedang bertaubat, aku terima taubat. Hal min mustaghfirin, siapa sedang beristighfar, aku terima istighfar. Hal min da'in, siapa dia sedang berdoa, aku kabulkan. Maka peluang yang terakhir kita ambil. Kemudian bila masuk waktu sahur, kita nak makan sahur, harus makan. Jangan tak makan. Sebab apa tak makan? Kenapa kita kena makan? Tengok, dia tulis di antara sebab hikmat kita bersahur ni, tengok dalam hadis sahih, pemisah yang membezakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab Yahudi Nasara. Kalau dia puasa, dia tak makan sahur. Cukup. Kenapa makan sahur? Yang pertama sekali, nak beza di antara kita dengan ahli kitab. Biar walaupun dalam bab sahur kita kena beza. Kemudian nak ambil tenaga untuk kita berpuasa pada besok harinya. Ni kalau pukul 12 dah makan, patut tidur bangun dah, tak bangun dah. Jadi kita kena bangun. Kerana itu ada setengah orang dia tak nak solat witir di awal malam. Contohnya kan, kita kan solat witir 10 akhir, 15 akhir kita akan witir di masjid. Witir di masjid. Jadi ada setengah orang ni dia tak nak witir. Dia kata kalau dah witir, nak bangun tu lemah pagi esok.
Jadi jangan witir dulu. Habis kalau tak witir macam mana pula? Tadi Abu Anas kata kita kena solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Benar tak? Dalam hadis Nabi kita kata, siapa dia solat dengan imam sampai sudah, kalau ada 3 imam, 3 imam. Jangan lagi 1 imam. Ni ada pakcik ni tanya, Ustaz, saya member amal dah dengan hadis tu. Imam 1 tukar, saya keluar. Jadi ini dia main orang cerdik ni macam tu lah. Kita pun kena tahu. Jadi imam kena bagi tahu, saya tak keluar, saya tukar je. Tukar reba je. Macam reba bah ke 2 reba, dia tukar, dia tak turun. Yang dia jalan sekali. Yang awak lari kenapa? Itu dia panggil putar belik buah-buah malah ni, macam tu lah. Jadi kita kena tunggu yang lari. Maka Nabi sebut dalam hadis, siapa dia solat dengan imam sampai sudah, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala 1 malam. Jadi kita kata kalau kita dah solat tak solat witir dah, mungkin di akhir malam tak semangat. Jadi boleh lagi ada peluang tuan-tuan, kalau nak witir di akhir malam, kita kena sudah juga dengan imam tadi. Waktu imam solat 2 rakaat syafa' witir, kita ni ada solat qiyam Ramadan. Qiyamul lail. Nak solat tarawih dah habis 20 qataras tadi. Habis yang satu macam nak buat? Yang satu kita tambah 1 rakaat lagi. Tambahlah. Malu nak bangun Ustaz. Solat apa ni? Solat sunat ni boleh sambil duduk. Mana imam bagi salam, kita pun Allahu Akbar. Sambil kita duduk, kita tambah 1 rakaat lagi. Nanti di akhir malam tahajud esok, baru kita witir di sana, itu lebih afdal. Baiklah. Maka kena makan sahur. Perbezaan di antara beza jauh tengok. Waktu terbaik untuk makan sahur yang kita berhentinya sekadar 50 ayat. Maknanya lebih kurang dalam imsakiyah Ramadan itulah. Imsakiyah Ramadan berapa minit? 10 minit. Ada setengah orang dimarah. Apa imsakiyah? Imsakiyah Ramadan tu kita ibarat seperti lampu kuning. Lampu kuning trafik light, boleh lagi tak lagi? Biasanya situ tukar gear cepat ni. Takut merah lah. Yang aksiden pun sebab tu juga. Jadi kalau kita baru sedar tidur, baru sedar, boleh lagi makan. 9 minit lagi ada. Tapi kalau sudah makan dah, tak payahlah duk tunggu 10 minit lagi nak minum air. Awak siap-siap lah gosok gigi, mandi, nak pergi masjid pula. Ni orang azan tak sempat pula pergi 2 rakaat solat fajar. Jadi kita ambil yang terakhir. Nah itu dia panggil, Nabi kita SAW, dia tak tinggal makan sahur. Nabi sebut dalam hadis, makan sahur itu berkat. Itu gaya Nabi SAW, dia tak akan tinggal bersahur. Akhirkan sahur. Baik. Bila berbuka puasa pula macam mana? Tengok, adab berbuka puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Tulis itu, bila dah masuk waktu. Jangan segera tak masuk waktu pula. Dah masuk waktu, baru segera. Saya beramal dengan hadis ni. Tak masuk waktu pun kita makan dah sebab nak segera. Kalau orang kampung dia panggil orang tak kuk lah gitu tu. Dah, mana boleh makan tu belum masuk waktu. Masuk waktu, azan, bismillah, makan. Yang kedua, berbuka dengan rutab. Tahu rutab? Apa dia tamar rutab? Tamar yang separuh masak. Itu rutab. Dia beza rutab dengan tamar. Tamar tu kering tu. Kita beli di Madinah yang kering tu, yang boleh tahan setahun tu, itu kering. Yang rutab ni tak tahan, kena tak dalam peti baru rutab. Kalau tak ada rutab, kita pergi kepada buah kurma, buah tamar yang ada ni. Cuma peringatan kitanya 2 jenis tamar tak boleh, jangan dibeli. Yang pertama tamar mari daripada Israel, kena hati-hati. Ada nombor kod dia tu. Tak salah. Nanti masjid beli 2-30 kotak tamar Israel, nyanyi kita. Masa buka puasa tamar Israel, masa sembahyang maghrib kunut nazilah kat Israel. Jadi kontra dua tu. Susah malaikat nak kira hak mana masjid ni. Jangan buat lah gitu. Satu lagi tamar kalau boleh elok juga, tamar mari daripada negara Syiah yang kerja mulut dia duduk kutuk sahabat, duduk kutuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu pun tak usah beli jugalah. Kalau tak ada hal lain lah. Tapi saya kata bukan tak boleh makan, tapi kita tak boleh beli. Kalau orang bagi ambil je lah. Baik. Kalau tak ada rutab, baru kita minum air. Ambil air, bismillah, minum. Tapi sebaliknya, eloknya kena ada buah tamar. Jangan tak ada. Yang ketiga, segera mengerjakan solat maghrib. Solat berjamaah, jangan solat lagi balik. Ni ada satu fenomena baru ni. Dia panggil apa ni? Bahasa jenis buka puasa ramai-ramai atas jalan raya. Dia buat surau,
Tapi dia ramal dia panggil healing. Healing juga buka puasa. Ni fenomena TikTok punya pasar ni. Main healing semacam. Dia buka puasa, ambil letak atas jalan raya buka tikar, satu family makan. Bila orang sudah azan, sudah makan balik. Saya kata ini termasuk dalam ajaib dunia yang baru saya jumpa tahun lepas. Dalam masjid puasa. Tujuan kita buka puasa di masjid untuk apa? Untuk nak solat. Dia tak solat. Yang muslimat solat maghrib dulu. Karena itulah seeloknya Ramadan buka puasa ni kita makan tamar, makan rotab, kuih sikit, minum air, solat. Lepas tu baru kita makan yang berat sikit, tapi tak boleh. Saya sudah test di kampung, lari dia orang. Dia kata tak makan tak apa Ustaz. Kalau nak solat dulu tak mau balik. Mungkin dia pandang orang cedik sikit kot lain sikit dia punya persepsi. Tapi elok macam itulah. Cuma dia kata buatlah macam mana pun, yang pentingnya makan. Yang keempat, berdoa. Apabila berbuka puasa kita berdoa. Di antara doa yang diajarnya yang masyhur, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ada ingat tak? Kita tambah sikit tahu ni. Ikut semua saya ajar ni. Zahabaz zama'u. Tengok dah kata. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Boleh dah. Doa yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li wa li walidayya. Tambah wa li walidayya. Boleh. Doa. Cuma timbul soalan, doa ni nak baca masa mana? Orang azan baca doa dulu ke? Orang azan makan dulu? Jawab je bila azan, baca bismillah, makan. Doa lepas pada tu. Kerana tu dia tengok ayat zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Macam mana hilang dahaga? Awak belum makan lagi? Boleh hilang dahaga tanpa makan? Pakai niat. Itu format doa. Kemudian setelah kita berdoa, ada juga orang kata Ustaz, kalau belum makan ingat doa, lepas makan lupa. Jangan lupa lah. Masing-masing pakai ingat. Kalau kita dalam family, seorang ingat, katalah zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Doa yang panjang tadi belum azan. Ya ni jangan panjang lah, nak pergi solat maghrib pula ni. Jangan duduk munajat situ. Cuma doa ni tanda syukur. Apabila kita berbuka puasa di rumah orang, di masjid ke di surau, jangan lupa kita baca aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Jadi kita ini di antaralah. Kemudian di antara sunnah yang elok juga menjamu orang untuk berbuka puasa. Jadi kita buat majlis, pengurusi bagi tahu tadi, dia kata di masjid kita ni lebih kurang 300 orang satu hari. Cuma kena pastikan 300 tu solat maghrib bersama. Kalau ponteng esok balik beli sendiri dia. Berani ke? Ada sebuah masjid tak jauh daripada sini. Anak pergi nak tazkirah ya. Dia kata Ustaz, di sini 1,500 orang setiap hari kita jamu tepi sungai tu. Dia kata, lepas tu solat maghrib 2 sah ya ada. Kata mana dia orang lari? Dia kata dia tak sudah lagi makan. Macam mana tak sudah makan? Kita panggil lah tempoh 15 minit makan. Tak. Kenapa takkan siapa makan apa macam terawih juga sampai 1 jam. Itu kebincangan dalam masyarakat. Tapi kita dengan masyarakat ni kena banyak toleransi, kena banyak didik, banyak asuh. InsyaAllah mudah-mudahan mereka akan berubah dengan situasi yang ada itu. Baiklah. Yang terakhir sebagai penutup, kita nak cari hikmah dan faedah daripada puasa. Kenapa kita berpuasa? Jadi dalam bulan puasa ni, gaya Nabi tadi, jangan lupalah Quran tadarus kita dah sebut di awal-awal lagi. Kemudian di antara sebab-sebab kita berpuasa, hikmah puasa, yang pertama, puasa untuk mencari takwa, husulit takwa, kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita berpuasa, kita boleh meninggalkan perkara yang tidak baik. Sebab Nabi kita peringat, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahl. Siapa dia berpuasa tapi dia masih lagi bercakap bohong. Duk berbohong juga bulan Ramadan pun. Wal jahla, dan buat perangai tak senonoh. Berkelahi dengan orang.
Pergi masjid dah tu. Tapi dia keluar, ada kereta orang parking depan motosikal dia ke depan maki, mengamuk depan masjid. Yang tak tahan laginya, selipar dia jatuh dalam parit ya, budak-budak sampak, budak-budak tersepak. Ya Allah, macam orang baru keluar daripada hospital jiwa. Apa puasa kita ni? Tak ada kawalan, tidak ada kesan. Dia yang mana? Maka Nabi sebut al-zur wal jahl. Jadi ulama hadis kata al-jahlu di sini iaitu orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak senonoh. Apa sajalah, bertempik, melaung, orang panggil macam-macam benda. Maka Nabi kata falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang macam ni perangai puasa macam ni, Tuhan tak berajak dia tinggal makan dengan minum. Rugi kita. Baik. Hikmah yang ketiga, puasa ini boleh mengekang nafsu, mengurangkan nafsu. Tapi dengan syarat lah, bila cukup SOP. Tapi tak tahannya, buka puasa pula dengan begitu besar kita punya makanan. Dalam semalam ke dalam berita keluar, satu restoran menyediakan buffet buka puasa, satu kepala RM200. Saya kata ni buka puasa ke mentak darah lah. Lari dia punya matlamat. Jauh jarak. 2-3 tahun lepas saya berjalan di bandar ni duk cari, tengok dekat iklan-iklan tu jumpa 120. Tapi dalam berita tahun ni dia upgrade 200. Jangan pula tuan tulis sebab SST naik, jangan. Ni tak ada kena-mena ni. Nah, ni cerita restoran punya pasal. Dia punya buat. Tak usahlah. Waktu itulah anak kadang-kadang kesian tengok anak-anak yatim hidup sepanjang tahun dalam keadaan sederhana, duduk di asrama, anak yatim susah. Tapi bila mari bulan Ramadan, pakai ambil pergi hotel, daripada pukul 5 petang lagi duduk dengar lagu, duduk dengar muzik itu. Nah, ada tazkirah sekejap, waktu makan mewah, duduk akhir kali balik, rumah dia tak berubah. Kalau tuan ada, dia panggil apa ni? Pejabat-pejabat syarikat-syarikatnya nak buat kebajikan pada anak yatim. Turun pergi rumah anak yatim, apa masalah asrama dia tu? Dengan tandahnya, dengan apa ni, dengan prasarana, bagi duit tu ke situ. Dia duduk habis bangun di hotel berapa ratus ribu satu malam. Satu malam tu budak anak yatim berfikir panjang, kalau ayah aku tak mati boleh makan kat hotel. Kita merusakkan jiwa budak yang hidup sederhana sepanjang tahun. Mari sekali bulan Ramadan kerana nak ambil gambar budak-budak ni, kita buat di tempat yang besar-besar. Saya kata tak salah, tapi lebih bermanfaat kalaulah tempat dia tu dibangunkan dengan duit yang kita bagi, dana yang kita guna besar, bangunkan. Tanya ustaz-ustaz dia sepanjang bulan Ramadan ni, kalau kita nak makan agak sedap sikit daripada biasa, berapa bayar? Barulah, tak adalah keluar video-video duk tunjuk anak yatim tak cukup makan. Ni kita kadang-kadang pengendali rumah anak yatim, pengendali tahfiz, duduk jual gambar budak-budak miskin ni, ini pun satu masalah juga. Besar iklan akaun. Nah, tapi bila orang pergi melawat rumah anak yatim buruk, rumah penjaga, masya-Allah 2-3 kereta besar depan tangga. Ini hati-hatilah mainan syaitan. Ini kita masuk jauh nampak cara korang pula. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, bila kita tak ada makan, banyak masa untuk kita beribadah. Betul tak? Waktu rehat tengah hari tak sibuk dengan makan. Ada tazkirah. Di pejabat ada tazkirah hari-hari. Kita kata masya-Allah. Waktu tu lah kita boleh baca Quran. Waktulah waktu banyak kelebihan Allah Taala anugerahkan kepada kita. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, marilah bulan Ramadan ni kita cuba mengisi hakikat puasa yang sebenar, sebagaimana disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah puasa itu sekadar tak makan dengan tak minum, tapi berpuasa kita daripada segala yang tidak baik. Maknanya perkara yang kita tinggal, tak makan, tidak minum, tidak melakukan persubuhan dengan isteri, semua itu benda halal. Halal berlaku. Tiba-tiba pergi buat benda haram, mengumpat halal ke haram? Uish, dia kata mana ada orang mengumpat sekarang ustaz? Lah ni ada mengumpat, tak ada mengumpat? Tak ada mengumpat, membawang ya ada. Itu masalah. Mengumpat tak ada, bawang pula mari. Tak ada pasal-pasal bawang kena tak? Rasuah? Rasuah tak ada juga. Yang adanya duit kopi. Riba? Hadiah. Dia tukar belaka. Zina? Gejala sosial. Gapo daddy, gapo apa ni? Adalah istilah karut lah kata. Semua taklah ubus syaitan bi uqulin nas. Syaitan duk main dengan otak kita supaya maksiat tak jadi maksiat.
mungkar tak jadi mungkar. Jadi kita kena ingat, semua ni bulan Ramadan lah bulan kita nak didik jiwa kita. Jadi para jemaah sekalian, Nabi sebut dalam hadis, satu malam di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang mencarinya, man hurima khairaha faqad hurim, siapa terhalang mendapat rahmat Allah Ta'ala, mendapat keampunan Allah, mendapat Lailatul Qadar, maka itulah orang yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Mari kita tutup dengan doa kita. Ikutlah doa ni, kena hafal semua doa. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Siapa dia boleh ulang? Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbal. Boleh kata? Cuba kata. Dia kata tahu apa ingat dah, tahu ni lupa pula. Cuba kata. Allahumma bunyi nak dengar. Sallimni li Ramadan. Yang kedua, wa sallim Ramadan lana. Yang ketiga, wa tasallamhu minna mutaqabbal. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan. Ini doa ni kita sambung imam tadi. Imam kata wa ballighna Ramadan. Sampai ke Ramadan, kita pun sambung wa sallimna Ramadan, mana kita nak sampai ke Ramadan. Wa sallim Ramadan lana, anugerahkan kepada kami Ramadan tahun ni peluang yang terbaik yang kita boleh buat, yang terbaik, yang terbanyak ibadah, insya-Allah. Yang ketiga, bila kita buat ibadat kita nak apa? Wa tasallamhu minna mutaqabbala, kabulkanlah, terimalah semua amalan-amalan yang baik yang kita lakukan ini biiznillahi azza wa jalla. Ingatlah doa ni. Kalau tak ingat nanti kita hantar bagi kepada pengurusi, dia sebarkan dalam grup masjid untuk diamalkan dan dibaca biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.